everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome back to my YouTube channel Cikgu Pagar Kikira by Miss Nisa. Okay, so ini adalah video kita yang ketiga. Tiga ke empat video kita yang keempat. Baru je buat 3 video dah lupa. Okay, ini adalah video kita yang keempat bagi kerja khusus tahun 2022. Okay, so kita akan teruskan dengan progress kita yang seterusnya, step kita yang seterusnya bagi melengkapkan kerja khusus kita bagi tahun 2022. So, for those siapa yang masih lagi belum tengok video Miss di bahagian yang pertama, kedua dan ketiga, pergi tengok cepat-cepat sebab you kena follow step by step. Okay, so untuk video ketiga kita nak buat apa Miss? Okay, so sebenarnya banyak benda kita boleh je buat apa-apa pun, tapi bagi I account ni dia kena bersistem. So hari ni I punya part I nak cover berkaitan dengan macam mana kita nak completekan kad inventory. Tapi nak buat kad inventory ni dia ada benda yang awak kena lengkapkan dulu. Okay, so for this video Miss akan guide you all bagaimana untuk nak tentukan kad inventory punya tarikh, dan kemudian Miss akan fokus dari segi belian barang niaga daripada pembekal-pembekal serta berkaitan dengan pulangan belian. Sebab bila kita nak tentukan ada pengeluaran barang niaga, ada pengeluaran barang niaga, kita perlu tahu dulu berapa banyak barang niaga yang dah masuk. So that's why for this video part yang keempat, Miss start dengan berkaitan dengan belian, barang niaga serta pulangan belian. Okay, so if you are ready, so let's go with our part 4 belian dan pulangan belian. Let's go. Okay, so sebelum Miss start ajar you guys untuk guideline bagi part 4 ni, boleh tak Miss nak minta jasa by you all untuk subscribe I punya YouTube channel, cing. Okay, Cikgu Pagar kira-kira by Miss Nisa sebagai tanda you support Miss untuk Miss boleh buat banyak lagi video. Dan jangan lupa untuk share, komen banyak-banyak dekat bawah tu. Okay, dan juga jangan lupa tekan button loceng ting notification untuk you sentiasa dapat notification bila sekali Miss upload a new video. Okay, so bukan saja video kerja khusus dekat I punya YouTube channel ni, kalau you perasan ada video-video lain juga, video maths, accounts, ekonomi, perniagaan, you boleh juga scroll tengok. Okay, thank you so much untuk for those yang siapa yang dah subscribe punya YouTube channel. Okay, alright, so kita akan mulakan dengan untuk nak buat kad inventory. Okay, so kalau you sedia maklum, kalau you tengok okay, kad inventory you boleh tengok di lampiran F daripada muka surat 17. Tada, I tahu Miss, kenapa saya punya kosong? Kenapa Miss punya isi? Miss isi siap-siap. Takut nanti Miss lupa, banyak benda Miss akan cerita ni. Okay, sehinggalah muka surat berapa ya? Sekejap tengok dah record belum, dah risau tak record. Okay, sehingga muka surat 21. Okay, ni adalah kad inventory. Okay, so apa yang Miss nak awak buat adalah setiap kad inventory tu dia ada tulis produk 1, produk 2, produk 3, produk 4, produk 5. Okay, so I nak you tulis sekarang. Jangan hold tulis sekarang. Okay, you dah tulis kan? Okay, I tahu you tengah pause video I. Okay, bila you dah tulis semua ni, you akan isi benda ni. So bila you nak isi benda ni, video sekarang ni I nak record berkaitan dengan belian barang niaga dan juga pulangan belian. Tapi belian tu dia bukan start pada atas, dia ada yang dekat tengah-tengah, dia ada yang dekat hujung, macam tu. Okay, so apa yang Miss nak ajar awak sekarang adalah kita untuk lampiran kad inventory, iaitu lampiran E, betul ke? Lampiran F ni iaitu kad inventory, Miss nak awak tulis dulu tarikh yang ada berkaitan dengan kemasukan barang niaga dan juga pengeluaran barang niaga. Macam mana nak tahu? Okey, jom kita review sikit chapter form 4 iaitu berkaitan dengan kad inventory. Okey, tengok dekat sini. Nampak? Bukan biasa video ni kerja khusus sekali Miss ajar awak. Okey, untuk berkaitan kad inventory di lampiran F muka surat 17 hingga muka surat 20, you kena tahu berkaitan kad inventory ni adalah berkaitan kita nak record adanya barang masuk, adanya barang keluar. Faham? So bila masa berlakunya barang masuk, you pun fikir, oh barang masuk akan berlaku bila you ada beli barang. So dia akan berlaku bila you ada beli barang niaga. Dan satu lagi situasi bila masa ada barang masuk, bila ada customer
awak dah jual barang dekat customer awak, tiba-tiba dia pulangkan balik. So bila dia pulangkan balik barang ke awak, maksudnya barang akan masuk. So situasi yang kedua bila adanya pulangan jualan. Okey, ini adalah situasi yang mana barang kita masuk. Situasi yang kedua adalah bila adanya barang keluar, yang mana ada 3 situasi. Yang pertama adalah pulangan belian. Kita beli barang, tiba-tiba terlebih lah dia bagi, barang ni macam tak nak lah pulang balik. So bila kita pulang balik kepada pembekal, barang tu keluar. So dalam situasi barang keluar. Okay, dan kita ada 2 situasi ni. I tulis based on kerja khusus kita. Untuk jualan, kita ada 2 jenis jualan. Kalau you still ingat, siapa tak ingat pergi balik tengok video I sebelum ni. Kita ada jualan secara tunai, yang setiap hujung minggu tu dia pergi jual kat pasar ni. Yang kedua, kita ada jualan secara kredit yang dijual dekat agent-agent. Betul tak? Okay, so ini adalah situasi bila kita jual, kita bagi barang kan dekat customer. Nah, barang keluar. Kita jual dekat agent. Nah, barang keluar. So inilah situasi barang keluar. Cuma untuk berkaitan dengan barang masuk, kalau you perasan I tulis belian kredit. Kenapa? Sebab kita tak ada belian secara tunai. Kalau you baca pada soalan, kita memang beli barang tu secara kredit daripada pembekal. Okay, so ini adalah situasi yang awak akan record dalam kad inventory. So you kena tulis dulu tarikh supaya awak tak buat kerja banyak kali. Okay, by the way, this one I akan conteng dekat PDF, okay. Tapi insyaAllah, okay, I akan update. Sebab tu, please follow I punya Instagram. I akan update dari masa ke semasa. Bila-bila masa, I akan buat live. Live berkaitan kerja khusus, I akan ajar folder siapa nak lagi mudah, kita boleh buat secara Excel. Tapi untuk video ni, I buat menggunakan PDF sebab senang untuk I conteng di screen TV ni. Okay, sebab kalau pakai laptop kat sini, I macam susah sikit I nak terangkan. Tapi nanti jangan risau, I akan buat live, I akan tunjuk macam mana nak buat guna Excel. So please follow I punya Instagram, Miss Nisa, MSNIESSA. Okay, I akan update dari masa ke masa, sama ada I akan buat live di Instagram ataupun I akan buat live di TikTok. Okay, alright. Okay, now macam mana you nak recordkan tarikh ni? Okay, this one I dah tulis. Kenapa I dah tulis? Kalau tak pengsan, I nak kena ingat satu-satu. Ini semua I dah tulis ni. Ni semua tarikh ni kosong awak dekat inventory kosong. Okay, so macam mana awak nak tengok? Okay, awak akan baca dia satu ke satu tau. Setiap lampiran yang ada, setiap urus niaga yang ada di lampiran C. Okay, tengok contoh yang pertama, lampiran C. Nampak tu? Beli barang niaga secara kredit daripada pembekal B. So BK is a belian kredit. So you tanda sini belian kredit. So jadinya bila belian kredit, ada tak efek kat inventory? Ada. So you pergi dekat kad inventory awak yang muka surat berapa tu, 17 tu kan. So kita adanya 1 hari bulan, iaitu berkaitan dengan awak beli barang niaga. Okay, kejap ya. Awak ada beli barang niaga secara kredit pada 1 hari bulan. So bila awak ada beli barang niaga secara kredit, jadinya dekat awak punya kad inventory ada kemasukan barang niaga. Tetapi tengok dekat sini 1 hari bulan. Okey. Tetapi kalau you perasan dekat sini, daripada pembekal B. So bila daripada pembekal B, you kena tengok balik awak punya yang first dulu. Pembekal B tu yang ini. Pembekal B ni dia bukan jual semua barang. Dia hanya jual 2 produk, keripik ubi pedas dengan keripik ubi lada hitam. Sebab tu kalau you tengok 1 hari bulan untuk beli barang, I tak buat dekat keripik bawang punya ke inventory. I tak buat 1 hari bulan belian kredit untuk keripik kacang dal. I tak buat dekat nachos tortilla cheese dekat untuk yang C punya ni. Tak. Sebab I beli hanya daripada pembekal B. Pembekal B adalah dia jual produk yang ketiga dan produk yang keempat kan ni. Produk 1, inventory 1, inventory 2, inventory 3, inventory 4, inventory 5. Sebab tu kalau you perasan 1 hari bulan yang ada belian kredit, tengok semua orang. Nampak? Dekat keripik bawang tak ada pun I beli. Sebab kita beli daripada pembekal B. Okay, produk 2 pun tak ada. Sebab pembekal 2 ni adalah pembekal A. Tetapi kalau awak tengok dekat sini, 1 hari bulan ada BK. Sebab I ada beli. Faham tak semua orang? Cuba kalau you tak faham, you reverse balik video I. Okay, so kalau you nampak dekat nombor 3 ni, I ada tulis 1 hari bulan dekat sini. Dekat 4 ni I tulis 1 hari bulan kat sini. Sebab I ada beli barang niaga daripada pembekal B yang menjual inventory yang ketiga dan juga inventory produk yang keempat. Okay, so kita tengok kat sini, produk yang kelima tak ada. Okay, so I catat dulu. Okay, so I catat dulu kat situ. Okay, lepas tu seterusnya, okay, apa lagi kita baca? Okay, 1 hari yang ini tak ada berkaitan dengan inventory.
Okay, nombor 2, jualan tunai. Jualan tunai ni jangan risau, jualan tunai ni memang ada untuk semua. So 2 hari bulan tu memang Miss letak untuk semua. Sebab apa? Kalau you perasan dekat sini lampiran D, ini adalah rekod berkaitan jualan tunai. 2 hari bulan dia memang untuk semua produk. Nampak tak? Produk 1, 2, 3, 4, 5. Dia melibatkan semua produk. Jadinya kalau tengok dekat kat inventory Miss, 2 hari bulan semua ada. Nampak JT, jualan tunai. Produk yang kedua, JT, jualan tunai. Produk yang ketiga, 2 hari bulan, JT, jualan tunai. Produk yang keempat, JT, 2 hari bulan, jualan tunai. Termasuklah sekali dengan produk ni, JT 2 hari bulan. Nampak? So you kena list down kan ini dulu. Kalau takkan nanti kan you tak tahu, I nak letak kat sini ke, sini ke, sini ke. So sebab tu kenapa I buat ini dulu. Senang kerja awak. So awak tak pening. Tu yang Miss, pening lah Miss nak buat ke inventory. Tak tahu dah. Okay, so you kena buat benda dulu. Bersistem lah kerja awak. Faham? Okay, lagi apa lagi? Okay, selalunya untuk yang ini you masuk. Dah terangkan. Nanti you try masuk. Okay, I tunjuk lagi. Okay, 4 hari bulan. Ini tak ada ini dia bayar. Bayar tak kena dengan inventory. Inventory dia berlaku bila kita jual secara kredit, jual secara tunai, you ada beli secara kredit, ada pulangan belian, ada pulangan jualan. Itu akan menyebabkan ke inventory awak berubah. Efek lah. Okay, 4 hari bulan ada jualan kredit tapi hanya dekat ejen P, ejen Q. Tak ada apa-apa. Yang kita kena pilih tu adalah pembekal. Okay, kalau ini pun awak nampak, awak boleh nampak dekat lampiran E. Tu PQ. Walaupun dia PQ tapi jangan risau, kita ada produk 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan melibatkan semua. So untuk jualan kredit dengan jualan tunai, I rasa no problem. Awak refer sini cukup. So awak akan masuk dekat semua 2, 9, 16, 23, 30, 30 ni adalah jualan tunai. Kalau you perasan dekat sini, kat inventory semua ada. Jualan tunai ada masuk lah. 2, 9, 16, 23, 30, 30. Semua ada. 2, 9, 16, 23, 30, 30. Semua ada. Pasal tak? Dekat semua kat inventory. I masuk je. Sebab semua ada jualan tunai. Dia memang jual ke 4 ke 5 produk kita. Okay. So untuk jualan kredit pun awak boleh follow je. Kalau awak tak nak tengok dekat depan, awak boleh follow je dekat lampiran E. Okay, lampiran E kita ada 4 hari bulan, 13 hari bulan, 15 hari bulan, 18 hari bulan. Okay, 20 hari bulan. Sekejap, jangan tulis lagi 20 hari bulan tu, I akan terang kemudian. 27 hari bulan, 29 bulan. Itu dah semua jualan kredit. Dia melibatkan semua kad inventory. So kalau you perasan kat sini ada perkataan JK kan. 4, 13, 15, 18, 20. Ini sekejap. Okay, 27, 29. Awak tengok lain, semua ada. Sekali lagi, 4, 13, 15, 18, 27, 29. Ni tak 20. Okay, tengok jalan kredit 4, 13, 15, 18, 27, 29. I masukkan. Ini pun awak boleh nampak juga dekat lampiran awak yang di sini. Kat sini awak akan nampak jualan kredit. Nampak ni, 27 hari bulan. Kan ada dia kan, 27 hari bulan dia kan jualan kredit. Lepas tu kita ada 29 hari bulan jualan kredit. Jualan tunai pun ada kat sini. Awak boleh je cari kat sini. Tapi I refer je dekat lagi. Sebab sama je. Tarikh dia sama. Okay, tak ada yang beza. Okay, cuma berkaitan dengan 20 hari bulan, kenapa I suruh you hold? Okay, untuk 20 hari bulan, dia berkaitan dengan pulangan. Pulangan jualan. So, bila pulangan jualan ni, dia hanya spesifik untuk satu produk saja. So, you will decide. Bagi produk apa kan? Bagi produk apa? Okay, so you just pilih satu produk. So, untuk 20 hari bulan ni, okay, this one, okay, adalah jumlah yang terkurang. Jadinya kita nak kena bagi lagi lah dekat customer kita. Maksudnya agent kita. Maksudnya hari tu kita dah jual kat dia tapi kita terkurang bagi. Jadinya dekat sini kita takkan isi untuk semua produk. Awak akan pilih. So terpulang pada awak. Awak nak pilih ni, kau nak pilih ni, kau pilih ke, pilih ikut awak. So dia hanya ada satu. So kalau contoh Miss pilih untuk produk yang pertama. So bila produk yang pertama, dekat kat inventory Miss hanya ada 20 hari bulan ni, hanya ada dekat produk pertama. So produk kedua, 3, 4, 5 tak ada. Sebab yang terkurang barang adalah untuk produk pertama, bukan produk 2, 3, 4, 5. Tapi kata Miss, saya nak pilih barang yang terkurang bagi dekat ejen saya tu adalah produk yang kelima. Boleh? Tulislah produk 5. Tapi untuk produk 1, 2, 3, 4 tak ada. Dia satu je. Okay, sebab dia just take kat situ produk apa? Satu produk. Okay, faham? So kalau kat sini, kalau you perasan kan, kau tengok kat sini lampiran F, dekat produk yang pertama ada 20 hari bulan jualan kredit. Actually bukan jualan kredit pun, jualan kredit lah. Sebab kita kurang bagi kat customer, so akan menambahkan lagi jualan kredit. So dia buat tambah. Tapi kalau you tengok dekat produk lain, inventory ada tak 20 hari bulan JK? Tak ada. Ni BK. Ada tak 20 hari bulan JK? Tak ada. Tak ada. Faham tak maksud Miss?
Tak faham, reverse balik video. Okay, faham So untuk 20 hari bulan tu you kena special sikit. Sebab dia tak untuk semua. Dia just untuk certain, untuk satu produk saja. So you pilih produk apa? Nak pilih produk 2. So dekat inventory 1, 3, 4, 5 tak ada. Produk 4. So 1, 2, 3, 5 tak ada. Faham tak? Hopefully you faham. Okay. Okay, so benda yang pertama apa yang I nak you buat lah, tolong tulis dulu tarikh dekat setiap inventory. Awak nak ikut Miss pun tak ada masalah sebab tarikh memang semua orang sama. Okay. So awak just follow saja tarikh. Okay, ini adalah untuk kad inventory yang pertama ni tarikh dia. Okay. JT tu jualan tunai, JK tu jualan kredit, PJ tu bulangan jualan, BK tu bulan kredit. I tahu awak nak tengok tarikh saya, silakan. Okay. Jualan tunai, JK ni semua. Okay. Ini adalah produk yang ketiga. Kalau ikut semua sama je. Cuma yang beza jualan tunai, jualan kredit semua sama. Yang beza dekat BK. Kenapa beza dekat BK? Sebab bila kita beli barang niaga, kita bukan beli dekat semua orang. Okay, I tunjuk bagi. Okay, sekarang kita masuk berkaitan dengan belian kredit. Belian kredit 1 hari bulan dia berkaitan dengan pembekal B. So bila pembekal B, dia hanyalah untuk produk 2 dan 3. So you masuk dekat inventory 3 dan 4. So you hanya masuk dekat 3, 4 saja. Okay. Lagi belian kredit ni dekat nombor 8 hari bulan. Pembekal C. Pembekal C satu produk je, produk yang kelima. So Miss akan masuk dekat kad inventory yang kelima. So kad inventory 1, 2, 3, 4 tak ada. Okey. 9 hari bulan adalah berkaitan dengan pulangan barang niaga. Pembekal C. Pembekal C berkaitan dengan produk yang kelima. So untuk 9 hari bulan awak tak tulis dekat produk yang pertama, 2, 3, 4. Tengok 9 hari bulan. Ini adalah journal pulangan bulan. This one is a pulangan PB, pulangan bulan. Okay, awak tengok Pembekal C hanya jual produk kelima. Semua orang sama kan? Produk yang kelima adalah pembekal C. Awak tengok 9 hari bulan. Hanya ada dekat bahagian produk yang kelima saja. See? Pulangan belian 9 hari bulan. Awak tengok produk lain 9 hari bulan ada pulangan belian? Tak ada. Sebab dia hanya touch produk yang kelima. Dia tak touch produk yang ke-1, 2, 3, 4. Tak touch. Dia hanya touch produk yang kelima sahaja. Faham tak? So, tarikh tulis dulu. I jenuh lah masa I buat I study kejap-kejap. Macam mana I nak terang kat korang ni? Macam Miss faham lah. Lepas tu cakap, I kena bagi tahu pasal tarikh. Kalau tak nanti korang dah tulis kat sini, tertinggal lah satu, kena padam balik. Faham tak maksud Miss? Faham tak? Alamak, ada lagi item ala jualan tunai. Okay, tulis pula kat bawah. So, I tak nak macam tu. So, tolong buat benda ni. Okay? Okay, kalau dah settle, tolong tulis tarikh. So, first step, tolong tulis tarikh dulu bagi start kat inventory. Okay, dan untuk kos kat inventory, kita takkan pakai kos jualan tunai ke, kos agent ke, tak. Hanya pakai kos yang awak beli daripada awak punya pembekal. So, tolong tulis. Kalau ini ikut balik, kos ni awak ambil kos yang mula-mula awak dah tentukan. Okay, iaitu kos awak beli. Harga kos ni ikut ni 674 ni saya punya lah. Awak kena ikut awak punya lah. Awak jangan tiru saya punya lah. Awak ikut awak punya, okay. 67448. So, Miss masukkan lah tarikh amount dia. See? 6 semua, 7 semua, 4 semua, 4, 8. Okay, itu harga kos. See? Benda Miss bagi tahu awak. Okay, now macam mana kita nak record dia. Okay, let's go. Okay, so untuk belian awak kena bijak. Jangan terlalu sikit sebab dalam masa sebulan, contoh untuk produk yang pertama, dia hanya beli sekali saja. Janganlah beli sikit sangat. Jangan beli sikit sangat. Nanti kan tak dapat nak tampung balance ni, okay? So, kena bijak. Kalau boleh, belilah lebih daripada 100 ke kalau boleh. Alright? So, nampak? Untuk produk yang kedua pun, sekali je dia beli. Untuk produk yang ketiga, ada 2 kali beli. 1 hari bulan, jangan lupa 1 hari bulan. Untuk produk yang keempat pun sama. Sebab, kenapa sama? Sebab produk ketiga dan produk keempat pembekal yang sama. Produk pertama, produk kedua, pembekal yang sama. Okay? Dan untuk produk yang akhir sekali ni, yang kelima, dia beli 2 kali, 8 hari bulan dan juga 22 hari bulan. Macam mana Miss tahu tarikh ni? Semua Miss tengok dekat lampiran. Kita go through one by one, okay? Okay, let's go. Kita pergi kepada lampiran C 1 hari bulan, okay? Semua ready? Let's go. Okay. Belian barang niaga secara kredit daripada pembekal B. Tulis nama pembekal awak, tulis nama pembekal awak. Kalau nama Miss, Miss tulis nama pembekal Miss lah, iaitu pembekal saudagar. Okay, awak tulis nama pembekal awak. Okay, nama produk, kita ada 2 produk daripada pembekal yang B ni, iaitu produk yang ketiga dan produk yang keempat. So, you tengok balik. Okay, kalau you confuse lagi ni, dekat sini ni, nampak tu, pembekal B dia cuma jual 2 produk. So, you tulislah nama produk awak.
So kat sini Miss pun tulis dalam produk awak. Kat sini ubi pedas. Satu lagi ubi lada hitam. Okay, untuk kuantiti tu I cakap kena bijak. Okay, yang ini dia top up sekali je. So apa yang I buat, I akan beli tulis tu. Tapi awak jangan tiru I punya nombor tau. You kena pandai lah tukar-tukar sikit. Okay, untuk yang ni I beli sebanyak, I nak beli 100. Sebab apa I beli 100? Sebab tu benda ni logiknya awak kena tengok logik. Sebab kalau I tengok dekat produk 2 dan 3 dan 4, satu hari bulan beli, lama lepas tu 21 hari bulan baru I top up lagi. So nak pergi ke sini ni ambil lama. So kalau you top up 30 je, takut nanti tak cukup. Faham tak? So I decide ambil 100. You buatlah 120 ke 140 ke, buatlah. Okay, tapi janganlah sikit sangat, Okay, so this one I put 100. Okay, 1000 pula, 100. Dan harga ubi pedas lada hitam I beli adalah RM4. So 100 kali 4, 400. Okay, dan semua orang tahu bila you beli, mesti kena tulis dokumen. Dokumen apa yang awak akan dapat bila awak beli barang daripada awak punya pembekal. So of course you akan you akan dapat invoice. Semua orang kena ingat ni, tengok balik video I dekat YouTube sebelum ni, I cerita pasal BCP. Invoice. Beli means that you akan dapat yang original punya dokumen. So invoice asal. Tulis kat situ. Okay, so nampak ni, you beli 100 kan? Okay, pergi dekat kat inventory. Untuk produk 3 dan 4. 3 dan 4. Nampak tu? Okay, apa dokumen dia? Invoice. I beli berbanyak 100. Bila beli barang masuk, so I akan tulis dekat kolom masuk 100. Okay, hari tu ada 150. Bila I beli, ingat untuk nak kira baki, you akan ambil baki yang sebelum. Ni kalau pakai Excel sedap, seronok. Nanti I buat live pasal Excel, okay? You tengok dulu yang ni. So sini I akan masuk, I kena tambah. Yang keluar tolak lah barang kurang. So 150 tambah 100 akan dapat 250. Jumlah ni you kira lah sendiri, kali je. Ni kali dapat, ni kali, ni kali. Itu jumlah, okay? Settle. Faham? Okay, lepas tu untuk produk yang keempat pun I beli 100 kan? So tulis juga sini invoice. Nanti tolong tanya cikgu awak nak tulis tak pakaikan asal salinan. Confirm dengan cikgu awak, okay? Dan I beli juga sebanyak 100. So 100 I tu balance, I tambah lagi 100. So sekarang ni ada 200 paket keripik ubi lada hitam yang ada di tangan kita. I punya lah, okay? You punya produk, okay? Selesai untuk yang ni, okay? Habis. Okay, so this one I suka highlight. So bila I highlight, I akan tahu ini adalah untuk belian kredit. Okay, so belian kredit. This one also belian kredit. Okay, selesai. Okay, next, seterusnya pergi balik lagi. Okay, so ni bukan belian kredit. Tulis tadi dulu macam tadi yang cakap. Bukan belian kredit. Nombor 8, belian kredit. Okay, tengok. Belian barang niaga secara kredit daripada pembekal C. Tulis nama pembekal awak. So, tulis nama pembekal awak. Siapa nama pembekal awak? Okay. Nama produk. Kalau ingat, pembekal C produk yang kelima. Apa nama produk awak? Macam I, produk nachos kan? Nachos tortilla cheese. I tulis lah. Tortilla cheese. I beli sebanyak berapa? You kena pandai agak. So, kalau you tengok produk yang kelima, you kena pandai agak lah. Jangan terus tulis. You logik kat situ. Okay, produk yang kelima, hari tu dah ada balance sebanyak 150. Hari tu Lepas tu, I top up lagi 8 hari bulan. Lepas tu nanti 22 pun ada lagi. So, I top up sebanyak 50. Kenapa? Seperti I lah. Tak ada lah. Mungkin sebab kos dia mahal. So, I letak 50. Tapi awak boleh je nak buat 80 ke 100. Boleh, tak ada masalah. Teruskan, okay? Macam yang ni, I letak, I nak beli 50 je lah. Okay, I beli 50. Okay. Mungkin bagi I, kos dia mahal untuk I. Macam ni RM4 je kan. Sebab tu I boleh top up banyak. Permulaan bisnes, duit tak ada lagi. Okay, so kuantiti I buat sini 50. So, harga kos dia adalah RM8. So, 50 kali dengan 8, 400. Again, bila you beli barang niaga daripada pembekal, apa dokumen you akan dapat adalah invoice asal. Selesai. Okay, so pembekal C, produk yang ke-5. So, pergi kat inventory, produk yang ke-5. So,
Jadi pergi kat produk kelima. Okey, tarikh 8 hari bulan kan. Relax, buat sama-sama. 8 hari bulan, see? Nampak? BK bulan kredit. Tulis apa situ? Tulis invoice. Beli sebanyak 50, so masuk. Cuma untuk baki ni tak boleh tambah. Kenapa? Sebab kat sini ada sesuatu yang belum tulis lagi. So biarkan dulu. Tak apa. Yang penting isi dekat masuk keluar. Baki tu you buat last kali pun tak apa. Jangan pening. Okey? Sebab tu tahu tak kenapa buat rekod perkataan belian? Kenapa tak rekod perkataan jual? Sebab kalau nak tolak, nak jual dekat customer, kena tengok berapa barang yang ada kat tangan Sebab tu kenapa buat dulu berkaitan dengan belian, supaya tahu berapa banyak inventory yang available dekat supaya boleh agihkan kepada ejen-ejen Faham tak? Sebab tu untuk jualan dengan jual kredit biar dulu. Buat lepas tu. Begitu. Okey? Okey, selesai. Okey, next. Cari lagi. Mana lagi bulan kredit kita ada? Berapa hari bulan? Okey. 8 dah. Kita tengok 9. 9. Pulangan barang niaga kepada pembekal C. Okey. Hari tu dah beli 50. Lepas tu nak pulangkan balik. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. So, pembekal C tulis nama ikut yang daripada pengenalan awak tu. Profil awak tu. Okey. So, produk yang sama nachos. Tak apalah, tulis je. Okay. So, pulangkan sebanyak 10. Harga RM8. So, 10 kali 8, RM80. Okay. So, bila kita pulangkan dia mesti melibatkan dokumen nota kredit. Again, sebabkan dia adalah pulangan belian. So, dokumen dia apa? Dokumen dia adalah dokumen asal. Nota kredit asal. So, ni adalah kad inventory yang kelima. So, pergi dekat kad inventory yang kelima. Okey, bila pulangkan bermaksud barang masuk ke barang keluar? Barang keluar. So, 9 hari bulan, jurnal pulangan belian pulangkan sebanyak 10. So, bila pulangkan, barang akan keluar. So, akan masuk dekat sini 10. Biarkan. So, ini adalah nota kredit. Tulislah dokumen apa. Sebab tu kenapa tulis dokumen? Sebab awak nak tulis kat sini juga. Okey? Okey, satu nombor 9. Okay, so I highlightkan. So this one is BK. Okay, yang ini sebab dia jenis pulangan bulan, I highlight online. Sebab saja je nak bagi awak nampak. Okay, nampak kan? Nampak je kan? Okay, next, seterusnya. Lagi. Teruskan. Jangan stop. Okay, next. Okay, ni dah. Ni sebab tu I buat baca ni, senang nak cari. Tapi sebenarnya I dah baca sesuatu tau. I dah baca sesuatu. You kena baca sesuatu. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Ini berkaitan dengan ejen tak? Kita dah cari berkaitan dengan pembekal je dulu. Okey, mana belian kredit? Okey, belian kredit 20 hari bulan. Beli barang niaga secara kredit daripada pembekal A. Tolong tulis nama pembekal awak. Tolong tulis nama dia. Okey. Okey, nama produk untuk pembekal A awak dah sedia maklum Dia adalah produk yang pertama dan produk yang kedua. So, tulis nama dia. Macam I berkaitan dengan keripik bawang dan juga keripik kacang dal. Keropok kacang dal. Tulis nama awak punya produk. Okay, berapa I nak top up? Okay, I pun pergi tengok 20 hari bulan. I rasa banyak kot I boleh top up. Kenapa I cakap macam tu? Sebab sebelum ni I tak ada top up apa-apa. Baru nak top up. I tu ada 200 je. So I nak top up banyak lah. I nak top up 200. I nak top up 200. You ikut sekali lah top up berapa. Okay. Kacang dal pula. Kalau tengok dekat sini kacang dal. Produk yang kedua. I tu I ada banyak ni. Balance 200.5. So, tak nak top up 200. Macam banyak lagi ke balance dia kan. So, I just top up 100 sahaja. Awak kena bijak lah kat situ. Okay. So, this one I put 100. So, cost I beli dekat I punya pembekal RM6 ni RM7. So, bila darab 26, 12. So, 1,200. 17,700. Total 1,900. Apa dokumen yang terlibat? Kita beli daripada pembekal. So, invoice asal. Okay, so pergi dekat kat inventory. Pergi masuk kat inventory yang pertama dan kedua. Sebab pembekal A Okay, masuk So yang tadi I beli berapa? 200 kan. Untuk yang pertama 200. Invoice. Okay. Allahuakbar. Okay, RM6 Lepas tu produk yang kedua 20 hari bulan juga. I tak beli 200, I beli 100. Masuk sebab kita beli invoice. Then I highlight. Okay, selesai. Senang kan? Ui, senang. Okay. Okay, next seterusnya. Kita pergi pula dekat sini. 21 hari bulan.
Beli barang niaga secara kredit daripada pembekal B. Pembekal B tolong tulis nama. Again, buat benda yang sama. Pembekal B produk apa? Produk yang ketiga dan produk yang keempat. So nanti efek dia dekat inventory 3 dengan 4. Tulis nama produk. So produk 3 4 I punya adalah ubi pedas dan ubi lada hitam. Keripik ubi pedas dan keripik ubi lada hitam. Okay, so kuantiti berapa? Tadi kita dah top up kan? You letaklah, you tengok pada you punya tu berapa banyak. Okay, so dekat sini I letak 100 juga, I top up 100 je lah. So harga RM4, so is 400. So total is 800. Bila you beli barang pada pembekal awak akan dapat dokumen apa? Awak akan dapat dokumen invoice asal. Alright, selesai kan? Okay, so pergilah 21 hari bulan. Pergi dekat inventory yang ketiga dan keempat sebab pembekal. So di sini invoice ni produk yang ketiga. Invoice I top up 100. Okay, baki tak boleh sebab sini ada lagi item I tak isi keluar masuk dia. So I just hanging je kat situ dulu, biar je dulu. Okay, dan pergi dekat yang keempat pun sama, I beli 100, 21 hari bulan. So faham tak kenapa I suruh you tulis tarikh? Kan senang bila tulis tarikh, you tahu nak letak kat mana terus. Ni bila you nak buat fikir betul ni, susah lah. Okay, so you kena tulis tarikh dulu. Okay, okay semua orang. So tarikh semua sama, cuma untuk tarikh 20 hari bulan tu berbeza-beza. Ada orang akan pulang dekat produk 1, ada orang akan pulang produk 2, ada orang pulang produk 3. Okay, hanya satu saja. 20 hari bulan tu hanya satu inventory saja yang ada. Okay, okay, next seterusnya. So 21 sudah, 22. Beli barang niaga secara kredit daripada pembekal C. Tolong tulis nama pembekal C awak. Pembekal C adalah produk yang kelima, is it? Okay, so I punya is nachos. Nanti I tulislah penuh. Okay, untuk nachos kali ni I nak top up 150 sebab I tu I top up 50. Lepas tu I dah pulangkan 10 sikit kan. Saya top up banyak sikit kali ni. Harga dia RM8. So 150 kali 8 1,200. I beli barang niaga, maka I dapat invoice asal. Okay, saya pergi cari produk yang kelima, masukkan 150. Produk yang kelima bertarikh 22 hari bulan. Invoice I top up 150. Okay, okay, cari lagi, ada lagi ke pilihan kredit? Cari lagi. Macam dah tak ada. Dah tak ada. So itu je lah. Okay, so lepas ni kita dah senang, kita boleh masuk jalan tunai. Okay, jalan kredit pun kita mudah nak buat. Kenapa? Sebab kita boleh budget. Oh, contoh kalau you tak tulis berapa banyak masuk, lepas tu kan you sedap je tolak tiba-tiba sampai bawah sampai negatif. Negatif tu mana awak dapat keripik tu, mana awak dapat makanan kering awak tu. Sebab tu kenapa I tulis masuk dulu. Faham tak? So you kena settle dulu berkaitan dengan belian ni. Okay, lepas tu baru kita boleh proceed dengan jualan tunai dan juga jalan kredit. So kiranya this one I complete, started langsung I buat B. I buat lampiran apa tadi? B I buat lampiran ni. Kita buat sikit-sikit lah. Lampiran C. Lepas tu I masuk dekat kat inventory juga. Lepas tu I juga masuk dekat bahagian kat sini-sini sikit. So lama-lama dia akan complete. Okay, boleh? Okay, so I think that's all untuk video kali ni. So jangan lupa, for those siapa yang nak join I punya tuition private class, you boleh poster dekat sini. You boleh contact nombor WhatsApp I. Okay, so untuk bulan Julai ni I masih lagi dalam bab yang masih awal. So join lah. At least you boleh isi masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okay, so I think that's all for video kali ni. Kita jumpa on the next video. Thank you so much. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay, bye.